Kamu selalu tuduh agama-agama lain sembah berhala. Betul? Betul ya? Alah, you orang Islam sendiri pun sembah berhala. Kalau tak percaya, bila kamu solat, kamu menghala ke arah mana? Arah mana? Kaabah. You pun sembah berhala juga. Hanya berhala kamu ni kurang cantik, 4 segi hitam. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah mu'alaf pedalaman Simoy Laklak, mu'alaf Bolang Mongondo, mu'alaf pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, mu'alaf Kepulauan Sangihe, mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, masa singkat saya terpaksa pergi terus mengenalkan sedikit tentang diri saya dulu. Lepas tu kita akan bincang sedikit tengok apa yang saya ingat. Okey, sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Bukan L-I-E-N, dia L-I-M saja. Okey, Lim Jui Sun. Lim Jui Sun nama saya sebelum Islam, nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Kurang tepat, sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Adik-adik semua nak tahu tak kenapa saya tak tukar nama? Nak tahu ke tak mau? Nak tak nak? Nak? Suka hati saya. Saya tak tukar nama. Saya tak tukar nama sebab nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Yang penting maksud dia baik. Dan kalau kita lihat lagi sunnah Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi ramai sahabat yang memeluk agama Islam daripada bangsa lain, kaum lain. Dan ramai di kalangan sahabat kekalkan nama dan mereka tak tukar nama. Nabi Muhammad SAW tidak suruh mereka tukar nama. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Arab ke Parsi? Parsi. Dia kekalkan nama Parsi sebagai nama Islam. Bilal bin Rabah, orang Arab ke orang Afrika? Dia Afrika. Dia kekalkan nama Afrika. Dan kenapa saya masuk Islam mau tukar nama? Kenapa tak boleh kekalkan nama Cina? Faham ke? Sunnah Nabi ini selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama mereka. Boleh faham? Okey. Jawapannya, apa maksud nama saya? Lim, nama keluarga. Jui, nama keturunan. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Saya cakap satu tajuk, salah tanggapan. Faham tak maksud salah tanggapan? Salah faham, salah anggap. Betul?
Okey, boleh setuju tak kalau Brother Lim kata agama Islam agama yang paling disalah ertikan? Bukan saja majoriti orang bukan Islam di luar salah faham terhadap agama Islam, malahan ada segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham terhadap agama Islam. Betul ke salah? Nah, persoalan saya, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Macam mana boleh terciptanya begitu banyak salah faham? Adik-adik tahu tak apa sebab yang menyumbang kepada kekeliruan ini, salah faham ini? Ada banyak sebab. Yang pertama, social media. Social media hari ini dikuasai oleh siapa? Orang Islam ke orang bukan Islam? Social media dunia yang bukan Islam. Mampu tak mereka nak sebarkan kebenaran Islam? Dahlah dia bukan Islam, tak tahu bahasa Arab, tak tahu selok-belok ajaran Islam. Dan seringkali mereka sebarkan sesuatu dalam social media yang mengelirukan ataupun out of context ataupun setengah benar. Adik-adik pernah dengar tak setengah benar perkataan ini? Okey, macam contoh. Brother Lim kata sebenarnya kita orang Islam tak percaya kepada Tuhan. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul lah. Hari-hari kita mengucap la ilaha, kan setengah saja, tak cakap habis. Kalau cakap la ilaha, kita percaya tak kepada Tuhan? Tiada Tuhan kan? Maka social media ini menyumbang kepada banyak kekeliruan. Kedua, agama dan budaya telah campur aduk. Mungkin Islam dengan budaya Indonesia telah campur aduk. Kadang-kadang kita tak boleh bezakan mana satu agama, mana satu budaya. Betul ke tak betul? Saya bagi contoh. Bila seseorang tu masuk Islam, saya tak tahu di Indonesia macam mana ya. Seseorang tu memeluk agama Islam, mereka perlu tak tukar nama bapa kepada bin Abdullah binti Abdullah? Di sini ada tak? Perlu tak? Tak tahu. Okey, tak apa. Di negara-negara lain, contohnya mungkin di Singapura, mungkin di Malaysia, mereka disuruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Orang yang memeluk agama Islam. Sebenarnya dalam agama Islam, Islam tak benarkan kita tukar nama bapa. Tukar nama bapa ni adalah budaya di Nusantara dan suatu budaya yang menyusahkan. Okey, Islam melarang. Saya pendekkan cerita. Yang menyumbang kepada salah faham hari ini, satu lagi adalah orang bukan Islam hari ini, mereka menilai Islam melihat apa? Melihat sumber Islam ke, Al-Quran dan Sunnah ke, ataupun mereka lihat watak orang Islam. Cara macam ni menilai agama Islam tepat ke tak tepat? Tidak tepat. Inilah yang berlaku, yang menyumbang kepada kekeliruan. Mereka judge Islam, they judge Islam by looking at the followers, they didn't judge Islam by looking at the source, the Quran and the Sunnah. Kalau Brother Lim lukis bulatan ini, nampak tak? Okey, ada dua bulatan. Okey. Now, bulatan sebelah kanan non-Muslim. Bulatan sebelah kiri Muslim. Boleh faham? Yang bertindih, overlapping di sini adalah pergaulan antara non-Muslim dengan Muslim. Clear? Okey, sekarang ni kita nak bincang sini saja. Bulatan Muslim. Orang Islam, ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti, ilmuwan-ilmuwan Islam, mereka berada di mana? Di bulatan ini. Saya bagi pilihan. 1, 2 atau 3. Kebiasaannya orang ilmuwan Islam, mereka dekat tak kepada non-Muslim? Dekat ke jauh? Halo? Oh, dekat. Kali pertama saya dengar dekat. Mufti-mufti semua di sini semua pergi campur dengan non-Muslim ke? Ustaz-ustaz yang kita belajar ni selalu kawan dengan non-Muslim ke? Dakwah non-Muslim ke? So dekat ke jauh?
Masalah kita apa? Ilmuwan Islam ini yang kita ada, bukan semua, sebahagian besar mereka sangat jauh daripada bukan Islam. Betul ke tak betul? Nah, ini masalahnya yang menyumbang kepada kekeliruan. Bila non-Muslim ada soalan, dia nak tanya tentang soalan, dia nak tahu tentang Islam, dia tanya nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang dia boleh jumpa nombor 1. Tapi nombor 1 lah orang Islam yang tahu Islam sedikit. Maka dia pun jawab. Dia buat orang bukan Islam lebih yakin kepada Islam ke tambah keliru. Pendekkan cerita, beberapa sebab inilah ada yang sebab yang utama yang menyumbang kepada kekeliruan. Salah faham terhadap Islam. Okey, mari kita bincang apa soalan yang ada dalam pasaran. Adik-adik semua bersedia? Ready? Okey, saya sampaikan soalannya daripada non-Muslim dulu. Boleh faham tak? Brother Lim kumpulkan soalan daripada non-Muslim. Brother Lim bagi kamu rasa soalan non-Muslim. Okey, ready? Kamu selalu tuduh agama-agama lain sembah berhala. Betul? Betul ya? Alah, you orang Islam sendiri pun sembah berhala. Kalau tak percaya, bila kamu solat, kamu menghala ke arah mana? Arah mana? Kaabah. You pun sembah berhala juga. Hanya berhala kamu ni kurang cantik, 4 sigi hitam. Orang tuduh kita sembah Kaabah. Orang tuduh kita sembah berhala. Betul? Okey, apa yang kita perlu buat adalah bila orang tuduh, kita punya reaksi tu macam mana? Marah ke? Gembira ke? Ataupun kita suka dia bertanya soalan? Mana satu? Kita sebenarnya suka kan? Bila dia tanya, maksudnya dia nak tahu. Betul? Maka kalau orang tuduh kita orang Islam sembah Kaabah, apa yang kita perlu buat adalah, okey, apa yang kita boleh buat? Satu perkara aja. Kita pergi ke Mekah, cakap dengan dia, bayangkan kita pergi Mekah, kita ambil traktor, kita bawa itu Kaabah, letak di, where is this place? University Darussalam Gontor. Okey? Kalau Kaabah pindah kat sini, sebentar lagi kita solat asar. Satu Indonesia, satu dunia orang solat asar. Menghala ke arah mana? Universiti Darussalam Gontor ke, ataupun menghala ke arah Masjidil Haram? Mana satu? Tak tahu? Tak pasti? Ingat lagi tak? Sebenarnya satu ayat Quran cukup menjawab semua itu tadi. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 149. Kalau kita ingat lagi, okey, Allah perintahkan, okey, asalnya kiblat kita ni menghala ke Masjid Al-Aqsa. Allah perintahkan kita tukar arah kepada Masjidil Haram. Betul? It's the direction. One direction to show unity. It's the direction, got nothing to do with the building or nothing to do with the masjid or the Kaabah. It's the direction. Now, kalau kita bawa Kaabah kat sini, kita solat menghala ke Masjidil Haram ke Kaabah? Maka kita sembah tak Kaabah? Jelas tak? Yang kedua, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah selalunya panjat naik Kaabah. Betul? Dia bagi azan, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ke tak betul? Kalau kita sembah Kaabah, berani tak kita nak pijak Kaabah? Berani ke tak berani? Tak tahu. Kita buat eksperimen. Kita minta orang yang sembah berhala, orang Cina yang sembah berhala, Tua Pek Kong, Kuan Kong, Tuti Kong, Omi Tho. Kalau kita kawan-kawan Hindu contohnya, okey, mereka sembah Siva, Parvati, Ganesha, Murugan dan sebagainya. Minta mereka keluarkan patung-patung berhala mereka. Kita keluarkan Kaabah. Apa kita buat? Kita naik, pijak Kaabah, kita pijak banyak kali. Okey. Lepas tu kita suruh mereka, silakan, jangan segan-segan. Silakan. Rasa-rasa mereka akan pijak tak berhala mereka? Kenapa tak pijak? Sebab mereka sembah. Betul tak? Kita pijak Kaabah, buktikan kita sembah Kaabah ke atau kita tak sembah Kaabah? Jelas tak? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, Kaabah banyak kali dirunturkan. Okey? Dan dibangunkan balik. Tahu tak, kadang-kadang
beberapa minggu, beberapa bulan tanpa Kaabah. Persoalan saya, dalam jangka masa tanpa beberapa minggu, beberapa bulan tu tanpa Kaabah, orang Islam satu dunia solat ke cuti? Nah, ini jelas tak buktikan kita tak sembah Kaabah? Boleh faham ke ni? Cukup ke? Tiap-tiap hari satu dunia orang Islam, bila kita solatkan kita ada sejadah. Betul? Pernah tengok tak sejadah ada gambar Kaabah? Pernah tak? Pernah tak kamu terpijak? Kamu ada kata sorry tak? Astaghfirullahalazim, sorry. Ada? Orang yang sembah patung berhala, termasuk gambar berhala pun mereka tidak akan pijak. Betul ke tak betul? Jelas tak kita tak sembah Kaabah? So kita kena gunakan hujah macam ni, ringkasan untuk menjawab non-Muslim. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.